Assalamualaikum penonton Nona, apa khabar? Selamat berhujung minggu. Seperti biasa kami menyediakan pelbagai segmen yang menarik dan juga bermaklumat untuk anda. Gila meroyan? Apakah puncanya? Dan ia perlu dirawat? Nantikan dalam Fokus Nona. Jika anda mempunyai masalah peha ataupun betis besar, bagaimana untuk merawatnya? Anda perlu nantikan dalam Nona Cantik. Tahukah anda, tindakan undang-undang boleh diambil sekiranya seseorang itu membatalkan perkahwinannya? Ketahui selanjutnya dalam segmen Hati ke Hati. Tidak ketinggalan juga resepsi fashion segmen suami isteri dan pelbagai lagi pengisian yang menarik. Apapun, kita membuka tirai dahulu dengan rangkuman pelbagai majlis dalam Nona Sensi. Baru-baru ini bertempat di Hotel Primera Kuala Lumpur telah berlangsung satu bengkel maligai kasih Siri 5. Bengkel ini diadakan khusus buat pasangan suami isteri yang baru dan yang telah lama mendirikan rumah tangga bagi berkongsi tip dalam membentuk rumah tangga yang bahagia. Khusus ini lebih memahami kehendak perbezaan tadi. Jadi macam mana untuk atasi perbezaan dan bagaimana untuk complement each other sebagai seorang pasangan suami isteri. Lebih kepada teamwork lah. Apalagi nanti ini bukan peringkat suami isteri, tak masuk lagi tentang menjaga anak-anak. Yang memerlukan banyak tip-tip sekarang ini. Semoga dengan adanya anjuran bengkel sedemikian dapat mengeratkan hubungan cinta antara pasangan dalam memacu bahtera perkahwinan menuju destinasi akhirat yang berkekalan. Limfoma, sejenis parah yang dihasilkan daripada sistem limfatik badan atau kelenjar limfa seperti limpa, tonsil dan sumsum tulang. Limfoma adalah sejenis penyakit yang jarang berlaku tetapi lazimnya dialami oleh kanak-kanak dan remaja. Bertempat di Bangsa South City, baru-baru ini telah berlangsung sebuah majlis memperkenalkan satu kaedah rawatan inovatif bagi mencegah penyakit limfoma bersempena dengan Hari Kesedaran Limfoma Sedunia 2015. Pada masa ini tak ada cara yang kukuh untuk mencegah limfoma, tapi I think yang paling penting adalah untuk mengamalkan healthy lifestyle. Kurangkan merokok, kurangkan penggunaan bahan-bahan kimia. I think at the moment itu adalah yang paling penting. Menerusi peningkatan tahap kesedaran terhadap penyakit limfoma ini diharapkan mampu memberi pendedahan kepada masyarakat seluruh dunia untuk mengenali tanda-tanda serta simptom awal penyakit ini. Kopi yang dahulunya terkenal sebagai minuman orang kampung setelah penat berkebun atau bertani, kini penghasilan kopi yang pelbagai pastinya memberi suatu dimensi baru buat penggemar minuman ini. Bertempat di Publika Kuala Lumpur, baru-baru ini telah berlangsung Festival Kopi dan Seni Asia, KAFA, yang pastinya dinantikan oleh penggemar kopi. Festival kopi ni actually ada infusion dengan art juga. So, kita dah menganjurkan festival ini dah 3 tahun. Sebenarnya di Malaysia, semua orang suka minum kopi. Sekarang di Malaysia, kita dah ke tahap ketiga mereka kata. So, basically they call it third wave coffee lah. Okay? So, apa tu third wave coffee ni? So, third wave coffee ni memang itu untuk they enjoy lah kopi dengan secara teliti sikit. Menerusi kepelbagaian rasa kopi yang ada pada masa kini telah berjaya menukar persepsi segelintir individu yang sering mengaitkan kopi dengan rasa pahit. Festival ini turut mengetengahkan bakat-bakat seni seperti pameran lukisan, fotografi dan jualan makanan dan minuman. Bernikah itu lebih baik daripada bersendirian. Kerana dengan bernikah, kita belajar bertanggungjawab, bertimbang rasa dan saling melengkapi. Mula berkenalan ketika sama-sama menjadi pemuzik residen di sebuah hotel, anak saudara kepada Tuan Yang Terutama Negeri Melaka, Tuan Mazlina Datuk Tuan Abdul Malik dan jejaka pilihan hatinya, Rafiz Mohamed alias Zakaria, memilih mengadakan majlis pernikahan mereka dalam suasana yang cukup romantis. Pasangan romantis ini memilih perancang dekorasi OG Craft dari Melaka untuk merealisasikan hari bahagia mereka.
Hotel Casa di Rio Melaka menjadi saksi penyatuan cinta dua jiwa ini. Tuan Mazlina menerima mas kahwin sebanyak RM40 dengan hantaran 7 berbalas 9 dulang. Dalam suasana tenang, hanya dengan sekali lafaz ijab, Tuan Mazlina sah bergelar isteri kepada jejaka tampan ini. Menikahkan dikau dengan Tuan Mazlina binti Tuan Abdul Malik, berwakil wali bapanya kepadaku dengan mas kahwin RM40 tunai. Rasa lega sikit lah, majlis dah berjalan lancar. Ni happy, tapi tak lega sangat lah. Malam ni ada lagi majlis. Saya bersyukur kehadirat ilahi sebab semuanya dah berjalan lancar. Saya suka cara dia senyum. Bila saya cakap pasal muzik ke apa, dia boleh tahu lah. Pada sebelah malamnya, kedua mempelai diraikan dalam majlis bertemakan Venetian Wedding, iaitu Venice of the East. Saya rasa gembira anak saya dah kahwin. Tapi rasa sedih pula sebab kena lepaskan anak bawa jagaan orang lain. Terharulah, terharu dan seronok juga rasanya. Kalau dapat menantu pun baik. Mempunyai minat yang mendalam dalam bidang muzik, kedua mempelai turut menyumbang suara secara duet pada hari bersejarah mereka. Pasangan romantis ini memilih Perth sebagai destinasi berbulan madu. Saya melalui jugalah gila meroyan, tak ada anak kan, macam orang kata meroyan. Kalau tak silap saya meroyan kentung lah, duduk jalan, duduk cari anak. Nak tidur terbayang muka arwah. Terdapat beberapa gangguan emosi yang ketara sehingga menyebabkan masalah psikologi atau penyakit mental selepas melahirkan anak. Meroyan atau gila meroyan adalah istilah umum orang Melayu terhadap perubahan emosi selepas bersalin dan ia perlu dirawat. Bersama wartawan Nona Siti Nazatul Akmal Muhammad Riza yang menyelami kisah mereka yang pernah meroyan. Meroyan sering dianggap sebagai satu penyakit yang sukar untuk ditafsirkan. Pelbagai faktor yang boleh menyebabkan terjadinya meroyan. Apakah yang dikatakan meroyan dari pandangan saintifik perubatan moden dan juga tradisional? Fokus kali ini mengenengahkan bagaimana dilema wanita yang mungkin cenderung kepada sifat kemurungan. Kalau kita lihat daripada definisi perubatan, dia mula-mula dipanggil postpartum blues. Selalunya postpartum blues ni berlaku 2-3 hari selepas bersalin, dan kalau dia melarat lagi sampai 3-4 minggu selepas bersalin, dia boleh menjadi postpartum depression. Dan kalau yang lebih teruk lagi ialah postpartum psychosis, di mana mungkin boleh melarat sampai 3, 4, 5, 6 bulan. Mengikut ilmu perbidanan Melayu, penyakit meroyan atau istilah meroyan, punca utama kalau ibu bersalin dipanggilkan darah nifas. Dan darah itu darah kotor. Dan darah ini bila terkumpul, perjalanan dia tak teratur, maka dia akan jadi keracunan. Kajian menunjukkan secara umumnya 1 daripada 4 ibu mengalami meroyan. Ini menjadikan jumlah antara 50 hingga 85% wanita yang mengalami penyakit ini. Selain itu, 49% daripada mereka tidak mendapatkan rawatan sewajarnya bagi merawat penyakit ini. Sebenarnya postpartum blues ni very common, ya, 2-3 hari selepas bersalin. Dan ironinya selepas bersalin sepatutnya seseorang ibu tu patut sukalah kan, dah bersalin, dah dapat anak, orang baru dalam keluarga. Tetapi apabila dia dah dapat realiti tanggungjawab dan peranan-peranan serta tekanan daripada keluarga dan kawan-kawan, dia merasakan diri tak berapa berupaya untuk melakukan itu, jadi membuatkan dia sedih. Tempoh meroyan biasanya berlaku sekitar bulan pertama sehingga selepas setahun kelahiran anak.
Biarpun ada pelbagai jenis meroyan dalam destinasi perubatan tradisional, namun kecenderungan kepada penyakit ini adalah disebabkan berlakunya keguguran atau kematian bayi dalam kandungan. Kalau bahagian kulit, dipanggil moroyan kulit. Maka dia akan dapat penyakit kulit kerana pori-pori itu akan keluarkan angin keracunan melalui peluh. Apa-apa yang keluarlah melalui peluh, dia akan keluar, maka dia akan attack bahagian kulit. Okey, kalau dia jadi moroyan orat, ibu tu seram sejuk, mudah menggigil, tak tahan dengan angin udara luar pun tak tahan. Di mana bila dia melarat akan dapat arthritis ataupun rheumatism. Pelbagai rawatan yang boleh dilakukan bagi memulihkan emosi ibu. Perkongsian dan sokongan mereka yang terdekat juga sentiasa menjadi faktor penting bagi melepaskan perasaan yang ditanggungnya. Walau bagaimanapun, meroyan bukanlah suatu penyakit keturunan. Jika seseorang ibu tu memang ada history of depression, maknanya dia ada penyakit kemurungan sebelum ataupun semasa mengandung, risiko dia untuk mendapat penyakit postpartum depression atau pemurung ini tinggi. Jadi itu sebabnya rawatan perlu diteruskan, jangan berhenti ya. Kalau seseorang tu tak ada history, tak ada cerita murung, tapi lepas anak pertama ada murung, kelahiran kedua ada kemungkinan dia murung. Jadi risiko dia lebih tinggilah daripada orang yang tak pernah murung tiba-tiba nak murung macam tu. Biarpun persekitaran melihat situasi begini sebagai suatu yang normal, namun masyarakat sekeliling perlu mengambil serius akan penyakit meroyan ini bagi memastikan langkah awal diambil sebelum ianya menjejaskan emosi ibu ke tahap yang lebih serius. Kalau ikut secara perubatan tradisional ataupun sekarang masih lagi dipraktikkan, apabila ibu melahir, yang utama sekali kena cari ramuan yang boleh membantu mengeluarkan darah nifas dan segala darah-darah kotor dan angin-angin keracunan itu dengan sempurna. Ini kena amal sehingga 30 hari dalam pantang bersalin. Bagi Puan Aisyah, anak tunggal yang pernah berhadapan dengan penyakit meroyan yang dialami oleh ibunya sejak dia berusia sekitar 2 tahun bukanlah suatu yang mudah untuk dilupakan. Selama lebih 10 tahun berusaha bagi menyembuhkan ibu adalah cabaran terbesar buat Aisyah dan bapanya tanpa rasa mengalah. Marah ibu adalah marah yang tak masuk akal. Kalau macam kita melawan tu tangan dia cepat, pak. Kita sebagai budak macam terkesima kan, macam aku cakap salah apa, kita budak kan. So kita perasan macam kita ni hidup banyak keliru. Mak macam orang kata macam tinggal orang gila kan. Kita macam betul ke aku yang betul ke, mak yang salah ke, macam tu. Tapi masa kecil tu kita tak perasan yang benda ni adalah satu penyakit. Sampailah ada perubahan pada ibu tu, baru kita orang sedar, yang ibu lalui tu is meroyan. Walaupun kini Ibu Aisyah telah pulih sepenuhnya, namun pengalaman banyak mengajar keluarga ini tentang ikatan kukuh yang harus dipegang dalam institusi kekeluargaan. Selain itu, peranan bapa Aisyah sebagai ketua keluarga dilihat sebagai satu pengorbanan yang tidak ternilai kerana sikap sabar dan prihatin terhadap isteri yang meroyan. Detik permulaan mula yang saya tahu dan saya pasti memula dia kena apabila saya berpindah ke Beranang masa itu dan bermula gegalanya lah. Dan apa yang dikatakan tadi, bila dah tiba masa dia meroyan tadi, dia akan berkemas rumah ni, sebersih rumah. Kalau dia bercakap memang tak ada kata orang berlapis. Kalau kita ni terlampau emosional atau ikut hati, memang kata orang tu berperang lah dalam rumah tangga. Tapi kita kena ikut rentak dia. Bagi si ibu, dia akui hilang kesedaran diri setiap kali datang haid.
Biarpun sering menyesal dengan setiap kata-kata dan perbuatan yang dilakukan, dia terharu kerana masih mempunyai sokongan suami dan anak yang masih sabar mempertahankan hubungan keluarga mereka setiap kali datang angin meroyannya. Perasaan tu kan, kita cepat marah yang amat sangat, ya, melampau, ya. Dia just tak boleh nak kontrol, you know. Kita akan just cakap macam sedap mulut aja. Lepas tu kita menyesal. Ya. Tak bolehlah benda ni kita rasa akan berulang bertahun-tahun. Lama kalau orang boleh tahan tak apa. Kalau orang tak boleh tahan, ya. Tapi masalah saya ni mungkin suami saya lebih jadi cermin pada diri saya. Dia tak pernah nak ungkapkan apa sebenarnya masa dalam keadaan tu dia rasa pula. Dilema yang dirasai oleh anak yang meningkat dewasa pastinya sukar untuk digambarkan oleh Aisyah. Sepanjang berhadapan dengan penyakit meroyan ibunya, Aisyah sentiasa mengambil sikap mengalah dan menurut segala kata-kata ibu demi nasihat yang diberikan oleh bapanya. Dia kan marah ibu ni, dia sampai tahap kita rasa yang kita dibenci tau. Mula kita akan pujuk lah, lama tu kita rasa macam tak apalah, kau marah-marah lah, aku tak heran. Sampai kita memberontak. Sampai kita rasa kita pun benci kat dia. Itu perasaan saya sebenarnya. As anak, you benci seorang mak, tak patut kan? Tapi saya ada satu perasaan ke situ, saya memang benci kat mak saya. Tapi bila saya jadi mak, saya dah lalui apa yang dia lalui. Saya tahu tak ada mak yang akan benci anak dia. Apa yang pasti, setiap dugaan ada hikmahnya. Itu yang menjadi kekuatan Aisyah sekeluarga bagi menjalani kehidupan hari yang mendatang. Kini, senyuman yang terukir di BBC Ibu sentiasa menjadi kebahagiaan yang tak ternilai baik buat suami maupun Aisyah sendiri. Saya pun tak tahu bila dia pulih. Tapi perubahan tu nampak ketara. Bila dia tak lagi kata nak menyapu-nyapu lah, tak ada dah nak mendengking saya lah, tak ada nak marah-marah anak saya ke apa, tak ada marah. Tapi perubahan tu kita nampak. Tapi kalau misal dia tak hilang juga merian dulu, saya tak tahulah. Bagai jatuh ditimpa tangga, biarpun dugaan yang dihadapi oleh Ibu Aisyah berjaya diatasi, namun dirinya pula diuji dengan kehilangan bayi selepas melahirkan zuriat ketiganya itu. Menerima ketentuan ilahi, namun Aisyah mengakui turut mengalami meroyan pada ketika itu. Anak saya meninggal ketika dilahirkan anak ketiga saya lah, ya. Saya satu minggu lah saya ambil masa untuk menerima. Tetapi kan sebenarnya macam bapa saya cakap, family support. Suami saya, dia bukannya datang sabar tak ada. Just be there and silent. Duduk situ senyap, ada bersama kami. Sebab kami tengah menghadam sebuah kematian. Saya hanya 1 minggu je lah, saya betul-betul orang kata, saya melalui jugalah gila meroyan. Tak ada anak kan, macam orang kata meroyan, kalau tak silap saya meroyan kentung lah, duduk jalan, duduk cari anak. Nak tidur terbayang muka arwah. Lepas tu keluar bilik, jalan sini. Pergi dapur buat Milo separuh jalan, tak rasa lapar, duduk depan TV, buka TV kosong, duduk jalan je. 4 pagi sampai pukul 7 pagi. 7 pagi kan tertidur depan bilik air. Orang kata meroyan kehilangan anak lah. Tapi kita kuat balik sebab apa yang saya dah tengok. Saya cakap tak apalah, yang dah pergi. Yang anak 2 orang lagi ni, kan, saya kena juga hadapi sebab takkanlah saya dah lalui benda hidup dengan mak yang macam tu, saya pula nak biar anak saya macam tu. Pelbagai rawatan yang sedia ada diharapkan dapat merawat penderitaan penyakit meroyan ini buat ibu yang bakal melahirkan anak. Abaya yang daripada Dubai mungkin banyak kepada suara rezeki ataupun manik-manik yang besar tu, ya. Nampakkan ilusi ramping, ilusi tinggi. Pemakaian jubah dan juga abaya kini menjadi pilihan ramai. Potongan yang longgar, selesa dan menutup aurat sesuai untuk lelaki dan juga wanita.
Jubah Suk yang menawarkan pelbagai pilihan pakaian muslimah yang anggun dan bergaya. Aidiladha menjelang tiba. Pasti ada yang tidak ketinggalan untuk bergaya anggun di hari mulia. Kini, jubah semakin popular untuk digayakan pada hari raya. Bukan sahaja mudah digayakan, malah turut hadir dalam pelbagai potongan yang memikat. Jubah Suk antara pengeluar jubah kontemporari yang mampu membuat kita rambam mata untuk memilih. Diasaskan oleh dua orang lelaki, jaka. Pada mulanya salah seorang menetap di Dubai, bekerja di sana sebagai seorang engineer. Jadi mereka ambil jubah daripada Dubai tu, bawa balik ke Malaysia, cuba test, try market dulu dekat Malaysia. Jadi alhamdulillah dapat sambutan. Bila mereka balik ke Malaysia, mereka buat satu production dan design mereka sendiri di Malaysia lah. Walaupun berinspirasi Dubai, namun setiap rekaannya diubah mengikut kesesuaian cuaca dan juga cita rasa Malaysia. Sebelum ni saya tengok abaya yang daripada Dubai, mungkin banyak kepada suara rezeki ataupun manik-manik yang besar tu. Jadi biasanya dekat Malaysia, orang kata praktikal dipakai ke mana-mana sahaja. Kita ubah untuk menjadi lebih simple berbanding yang manik-manik semua tu. Jadi kita buat breastfeeding friendly, wuduk friendly, zip pada poket sisi contohnya. Jadi benda-benda macam tu memang rakyat Malaysia, wanita dia tahu bila untuk wanita yang menyusukan bayi senang, mudah dari segi zip dekat tangan, bahagian tangan untuk memudahkan lagi untuk ambil wuduk. Jadi benda tu sesuailah untuk kita. Pemilihan fabrik yang sesuai juga menjadi faktor utama setiap rekaan supaya tampil selesa. Kita menggunakan fabrik dah setting, LV setting, fusan ataupun mereka panggil mungkin abaya. Bila berjalan tu nampak flowy je. Kelainan dia mungkin menggunakan leather, tweed, cutting, tak terlalu fit ketat, tak terlalu longgar sangat, just selesa untuk dipakai, simple je tapi sangat praktikal untuk digayakan ke mana-mana majlis lah. Helah potongan juga mampu membuat seseorang itu kelihatan kurus sekiranya menggayakan jubah ini. Kita menggabungkan ada mainan panel warna. Dari segi basic area ni lainan macam ada panel di lutut bagi ilusi tinggi kepada si pemakai. Macam Ariana jubah contohnya kita mainan panel di sisi badan, contoh macam mainan warna pastel, kita gelapkan sikit bullkan sikit dekat bahagian sisi badan, nampakkan ilusi ramping, ilusi tinggi. Selain warna hitam, koleksi jubah Suk juga menampilkan gabungan warna asas dan pastel supaya kelihatan lebih menyelam. Memang orang tahu cutting jubah Suk macam satu saiz besar. Contohnya orang yang pakai S, dia rasa dia pakai S, boleh pakai XS. Yang XL boleh pakai L. Jadinya cutting kita besar. Mostly yang kurang yakin untuk pakai, mungkin dia rasa XL, tak ada XL ke, tak ada WXL ke. Untuk jubah Suk sebenarnya XL size jubah Suk dah seperti WXL yang pelanggan pakai. Jadi cutting jubah Suk merupakan cutting besar lah. Pemakaian jubah hari ini menjadi lebih moden dan menarik dengan pelbagai padanan aksesori. Bagi penggemar jubah kontemporari, koleksi istimewa Aidiladha ini boleh dibeli di butik maupun jualan dalam talian. Memiliki bentuk badan yang sempurna menjadi idaman setiap wanita. Tetapi peha dan betis yang besar menjadi penghalang untuk mereka mencapai kesempurnaan itu. Ada yang diet, ada yang melakukan senaman tetapi saiz peha dan betisnya masih sama. Persoalannya sekarang, adakah anda melakukan teknik senaman yang betul? Wanita sememangnya ingin sentiasa dipandang cantik. Selain wajah, bentuk badan adalah antara yang paling diberi perhatian. Thigh gap atau lebih dikenali sebagai jurang antara paha kiri dan kanan adalah situasi badan apabila berdiri tegak, kedua belah paha tidak bersentuhan antara satu sama lain. Thigh gap exercise ni senaman, especially sumo squat, which is inner thigh squat for your inner part, outer thigh exercise, lunges, squat dan lain-lain lagi. Mendapatkan thigh gap adalah sesuatu yang diinginkan bagi wanita untuk tampak kemas, terutamanya apabila memakai skinny jean.
Okey, pertama sekali kita kena fokus bila kita start exercise. Yang kedua, pernafasan kita. Ketiga, teknik. Yang keempat, keselamatan. One of the thigh gap exercise, which is sumo squat. Okay, make sure kaki you have to put as V shape. Remember, you punya knee must not extend more than your toes. When you squat, your butt have to push it back. Chest up, body straight. Okay, you can just hold using your hand, ya. Focus you dekat your inner thigh. Okay, so when you come down and up, do not lock your knee. Jangan lock. Lock tu macam ini. You jangan lock. So you have to go down, you have to come up. Breathe in, breathe out. You mesti rasa dekat sini. Bila you dah rasa dekat sini, then you are doing the right exercise. This is how you focus. Senaman thigh gap ini hanya memfokuskan pada bahagian bawah badan dan ia dapat membantu mengecilkan paha. Number 2 exercise. For outer thigh. Kaki kita adalah tiang badan kita. Balancing is very good, ya. So you nak kaki you kuat because tiang, this is tiang. So you angkat left leg. Okay? And then you balance and then you go side like this. Tangan you dekat sini, ya. And this is your quadricep. Ya, quadricep. So you kena fokus, body you kena straight, focus. Okay? And then bend your knee and chain side. Balance. Senaman outer thigh ini perlu dilakukan sebanyak 12 kali untuk 2 set, kemudian lebihkan kiraan kepada 15 kali untuk 3 set dan untuk set seterusnya bergantung pada kemampuan diri. The third exercise is lunges. Leg position you, follow your shoulder length. Make sure your knee bend, your abs in, your butt out. Safety dekat sini is when you have to sink all the way down and go all the way up. So when you go down, you sink down. Okay, remember your knee tidak boleh melebihi pada your toes. Your focus is on your glute, which is your butt. Okay, so you come up, you squeeze here. Bila you squeeze dekat sini, your knee jangan lock. Okay, this is your safety. Focus you dekat sini. You go down, you come up, you squeeze for 15 repetition, ya. Kesan daripada senaman ini dapat dilihat dalam tempoh kira-kira 3 minggu jika teknik, keselamatan dan pernafasan dilakukan dengan cara yang betul. Remember, bila you buat exercise ni, kalau you dah tak rasa apa-apa lagi, you make sure you boleh pakai dumbbell. Okay? When you use the dumbbell, dia akan jadi more challenging and you can see your body memang dah tone. Semenjak saya kahwin sampai sekarang macam seolah-olah benda tu mimpi. Setiap kali saya bangun, ya, seronok kehidupan tu. Seronok kerana bersama dengan dia. Kecewa, malu, tertekan, marah, itulah antara perasaan yang dialami oleh seseorang apabila pasangannya memutuskan hubungan dan membatalkan perkahwinan. Jangan terus memendam rasa. Dari segi undang-undang, anda boleh mengambil tindakan terhadap pasangan yang mungkir janji. Tak masuk akal lah. I dah hantar wedding card. I dah buat baju semua. Just a week from our wedding, tahu tak? You janganlah buat macam ni. Aku tak nak kahwin dengan kau. Faham? Aku akan pulang semua barang-barang hantaran masa tunang hari tu. Aku akan hantar kat rumah kau dan kita putus. Kita dah tak ada apa-apa. Kau faham? Menjadi fitrah manusia untuk mencintai dan dicintai, dan pastinya setiap orang mengimpikan untuk bercinta sehingga ke jenjang pelamin dan berkekalan sehingga ke akhir hayat. Namun begitu, kita hanya mampu merancang dan Tuhan yang menentukan. Fokus minggu ini kita akan bercakap tentang kahwin tak jadi. Setiap yang bercinta pasti mengharapkan kisah bahagia mereka berakhir dengan ikatan perkahwinan. Bayangkan betapa hancurnya perasaan apabila di saat akhir tunang memberi kata putus untuk membatalkan perkahwinan tanpa alasan yang kukuh. Lebih menyedihkan, ia disusuli dengan tuntutan mahkamah yang meminta ganti rugi segala perbelanjaan pertunangan dan perkahwinan. Jika pertunangan itu diputuskan oleh seseorang dan seorang ini sanggup untuk meneruskan dengan perkahwinan tetapi satu pihak lagi mungkir, maka pihak yang mungkir itu bertanggungjawab untuk memulangkan apa-apa pemberian pertunangan dan juga apa-apa perbelanjaan yang telah dibelanjakan dengan suci hati. Kiranya
pertunangan itu diputuskan tanpa sebab, maka wanita yang diputuskan pertunangannya ini boleh mengambil tindakan menuntut segala pemberian yang telah diberi kepada lelaki tersebut dan juga apa-apa perbelanjaan yang telah dibelanjakan bagi persediaan perkahwinan. Kebiasaannya alasan-alasan untuk putus tunang ni yang sering diberikan adalah telah tidak timbul lagi satu perasaan kasih sayang untuk meneruskan dengan perkahwinan, dan itu hakikat yang sebenar. Bagi Khadijah Musa, percintaan selama 5 tahun berakhir apabila dituduh bermain kayu tiga oleh bekas tunangnya. Kami cinta dah 5 tahun, Tengku. Dah 5 tahun bercinta. Kami planlah untuk teruskan majlis perkahwinan. Tapi tak sangka dalam proses dia merisik tu. Dan proses untuk kita terus pertunangan dan perkahwinan, dia boleh putuskan. Sebab alasan gambar saya dengan seorang lelaki. Gambar tu saya rasa biasa sebab gambar macam kita surface dengan lelaki waktu siang. Sedangkan dia kenal. Tapi bila jadi macam ni, dia maklumkan dia tak kenal lelaki tu. Terkejut sebab perkara ni macam bagi saya, kenapa pula lelaki tu yang putuskan kepada saya tapi dia sama saya. Tuntutan ganti rugi barangan bernilai RM23,000 dianggap keterlaluan sehingga memaksanya untuk melawan kembali kes ini di mahkamah. Ia berlarutan selama 5 tahun. Proses yang pertama sekali adalah kita kena memfailkan tuntutan kita di mahkamah dalam bentuk saman. Dan apa yang penting di dalam tuntutan itu, kita kena nyatakan bila pertunangan itu telah berlaku dan apa sebab putus tunang, bila putus tunangnya dan apa kerugian-kerugian yang telah kita alami daripada putus tunang tersebut, termasuklah pemberian-pemberian yang telah kita beri. Dan berikutnya dia akan melalui proses-proses tertentu di mahkamah yang mana hujungnya akan dibicarakan. Dan bila kita sebut tentang pembicaraan itu adalah tentang pembuktian. Dari segi pembuktian itu, kita ada dua bentuk cara pembuktian. Satunya melalui dokumen. Contohnya ada resit pembelian barang, dan boleh juga datang dalam bentuk saksi. Inilah barang pemberiannya dan inilah perbelanjaan yang telah dibelanjakan berkaitan dengan persediaan perkahwinan. Walaupun 5 tahun telah berlalu, Khadijah masih kecewa dengan apa yang berlaku. Ia mengajarnya untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Secara jujurnya dalam hidup kita, seboleh-bolehnya elakkan kita ada masalah ataupun isu di mahkamah. Sebab bila kita pergi ke mahkamah, hakikat sebenarnya dua-dua orang rugi. Yang menuntut rugi, yang dituntut rugi. Dan untuk mengelakkan perkara-perkara yang begini berlaku, pertama sekali, jangan bertunang lama-lama. Peranan wali, wali macam wali bagi perempuan itu kena jaga bakal pengantin perempuan ni tadi sebelum nak melangkah ke alam perkahwinan. Jaga perlakuan, jaga tindak tanduk. Kalau dulu tak bertunang, kebebasan kita bebaslah. Selepas bertunang tu kebebasan tu kena dikawal. Itu langkah-langkah yang saya rasa boleh membantu mengurangkan risiko. Kes bakal pengantin tidak muncul ketika majlis akad nikah dan perkahwinan terpaksa dibatalkan pada saat-saat akhir mempunyai implikasi undang-undang yang mana pihak yang mungkir janji perlu menanggung akibatnya. Oleh itu, jika pasangan merasakan bahawa mereka tidak mampu lagi meneruskan pertunangan ke alam perkahwinan, pembubaran harus dilakukan dengan cara yang baik. Pasti ramai yang mengenali pakar sakit tuan yang begitu sinonim dengan klinik Nona suatu ketika dahulu. Minggu ini Nona berkesempatan bersama dengan beliau dan juga isterinya bagi berkongsi rahsia kebahagiaan rumah tangga mereka. Semenjak saya kahwin sampai sekarang, macam seolah-olah benda tu mimpi. Setiap kali saya bangun, seronok kehidupan tu. Seronok kerana bersama dengan dia. Satu nyawa, dua badan. Walaupun jodoh ditentukan oleh kedua orang tua, namun mungkin disebabkan cinta pandang pertama, kasih Dr. Ismail Tambi, pakar sakit tuan terhadap isterinya, Rafiqah Abdullah Sani, tidak pernah padam walaupun telah 34 tahun mendirikan rumah tangga. Mula bertemu dekat rumah cikgu dia, cikgu mengaji. Pada waktu tu kebetulan cikgu mengaji dia tu
klien saya masa saya bertugas sebagai doktor di Johor Bahru. Dia cakap, saya ada seorang lah untuk doktor tau. Minat tak? Dia kata okey, pernah tengok gambar dia. Dia mungkin dia tak tahu ni saya cakap sekarang ni, dia baru nak tahu sekarang. Jadi tengok, dia cakap wah ni cun betul perempuan ni. Saya suka macam Mak Saleh tau. Yalah saya dah gelap macam ni kan, saya nak anak saya biarkan putih-putih sikit lah kata orang kan. Perkahwinan ni di atas kehendak ibu bapa. Jadi mula-mula tu memang tak ada dating lah. Dulu mana ada dating kan, jadi dating kat rumah. Ayah saya strict. Doktor 8 tahun lagi tua dari saya tengah final year. Jadi macam mana ke dengan sebab ni lah, dia lucu lah. Selalu suka joking. Jadi dengan galakan ibu bapa saya lah, dia kata orang ni orang baik, keluarga pun dah kenal. Jadi saya pun setuju. Doktor seorang yang penuh kasih sayang. I like to look at her. You know, it's like looking at a picture, you know, a portrait. And you keep on looking. Well, I suppose so lah. Itu yang buat sertifikat. Masih cantik walaupun usia mencecah lewat 50-an. Menurut Dr. Ismail, dia sangat bertuah kerana dijodohkan dengan Rafiqah yang berketurunan Belanda, memandangkan ramai lelaki terpikat dengan kecantikannya suatu ketika dahulu. Apabila dah kahwin, timbul apa tau? Timbul rasa macam jealous tau. Pasal apa? Dia ni banyak boyfriend tau dulu. I want to make sure lah dia betul-betul tumpu kepada saya. Kadang-kadang kan, dia kalau duduk kat rumah seorang-seorang, pasal rumah besar. Jadi kalau mak bapak dia kalau dah tak ada, saya dengan dia, saya biasanya buat apa tau? Saya tutup lampu. Dia takut gelap. Jadi okeylah mem, sama-sama duduk. Nak pergi mana-mana, mem, bang. Okeylah, kita pun ikut ajalah. Macam seolah-olah lampu dah blur. Tak blur, I blurkan lampu tu. Kini, mereka dikurniakan 4 cahaya mata lelaki dan 3 cucu. Walaupun masih sibuk mengendalikan kliniknya sendiri, tetapi Dr. Ismail tetap membataskan waktu kerjanya supaya dapat meluangkan masa bersama keluarga. Apatah lagi, gelak ketawa cucunya yang dihantar ke rumah hampir setiap hari tak kala anaknya keluar bekerja mewarnai hidupnya suami isteri. Doktor dah sibuk di klinik, hospital dengan ceramah ke apa, jadi tentang education ke apa ke, pendidikan budak-budak semua. Sekarang dah besar budak lagi. Tapi saya yang tegas. Mak tu should be at the back, one step behind the husband. No matter the mother tu berjaya ke in career, tapi kat rumah the wife should be one step behind the husband. Ya, macam saya pula lain. Saya lebih kepada menjadi kawan lah. Kawan kepada anak-anak saya. Yeah, he's a friend to my son. Ya. Bahagia atau tidak sesebuah perkahwinan adalah ditentukan sendiri oleh setiap pasangan. Cinta datang dari mata, terus ke hati. Cinta Dr. Ismail terhadap isterinya kekal mekar walaupun telah lama mendirikan rumah tangga. Memang kita tak nafikan lah. Kita macam-macam berkelahi lah, bergaduh. Tapi tak sampai buang pinggan belum sampai. Tak sampai sana lagi. Tak sampai. Tapi macam kata orang tu mendiamkan diri ataupun bersepi. Itu semua tu. I think perbincangan, you have to bincang with your husband and wife. Kena bincang. It's just like a jigsaw. Mula-mula kahwin tu memang nak adjustkan diri di antara satu sama lain tu bukan senang. So mengambil masa, jadi sabar. Kasih sayang tu dia patut macam bunga tau yang mekar. Tapi dia tak sampai kepada peringkat yang dia daripada putih menjadi bunga yang mekar, indah. Hati seorang wanita itu rapuh namun tegar. Ertinya mudah disakiti namun mampu menahan rasa sakitnya. Malah wanita juga lebih kuat, lebih mengerti, sabar dan pantang menyerah. Sekian saja Nona pada minggu ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan waktu yang sama. Saya Fozia Gaus. Assalamualaikum. Bye.